Hi, Assalamualaikum. Good morning. Welcome to my studio vlog. Hari ini saya nak record untuk apa aktiviti yang saya buat untuk saya punya produk. Okay. Seperti yang semua tahu, saya menghasilkan scrapbook, berbagai jenis scrapbook, dan ada juga saya buat sampingan produk seperti pins, flowers dan bookmark, handmade cards dan folio album. Itu adalah saya punya sampingan produk, dan the main produk yang saya hasilkan ialah folio album dan scrapbook album. Ini adalah vlog yang saya hadiahkan untuk semua apa yang saya buat untuk hari ini. Okay, so enjoy the video. Okay, biasanya saya akan ada listing apa aktiviti yang akan saya lakukan keesokan harinya. Kebiasaannya saya akan record dalam this book. Buku ini akan saya tuliskan apa produk yang saya akan hasilkan keesokannya, dan apa aktiviti yang perlu saya siapkan, dan juga seperti publish produk dalam saya punya Shopee shop, dan apa produk yang saya akan hasilkan keesokan harinya. Okay. Macam hari ini, semalam saya ada tulis apa produk yang saya nak hasilkan, dan untuk hari ini saya nak try buat something new product, iaitu pins. Okay, dan pins ni saya nak hasilkan menggunakan watercolor paper. Saya nak try something new. Okay, and then the next thing saya akan buat loaded envelope, dan juga saya nak hasilkan folio album. Okay, ini adalah contoh design yang saya telah siapkan untuk pins. Okay, very cute little bear. Saya memang admire dengan bear. Bear ni saya nak turn dia jadi pins yang ada button dekat belakang. Ini adalah material daripada watercolor paper, dan saya dah paint dia menggunakan watercolor paint, and then saya nak laminatekan. Ni idea saya lah, saya nak laminatekan, and then baru saya akan apply resin atas dia dengan ada sedikit glitter, silver glitter, so dia akan nampak lebih glowing dan shiny. And then after that saya akan pasang button di belakang pins ini. Ini mungkin ambil masa keesokan harinya, baru kita boleh tengok hasilnya lah, sebab resin dia ambil masa 24 hours untuk kering. Okay. Seperti yang saya inform tadi, saya dah hasilkan this pin. Okay. Ini adalah image teddy bear yang telah saya paintkan menggunakan watercolor di atas watercolor paper, and then saya laminatekan dan cut into the shape. Okay. And then saya tengah nak applykan resin. Ini adalah resin yang telah saya mixkan dan saya campurkan dengan serbuk glitter. Okay. Dan saya akan apply on top of this teddy bear. Ini adalah batch pertama yang saya cuba siapkan. Okay. Saya harap hasilnya akan memuaskan hatilah. Saya akan settlekan this teddy bear.
tujuan saya buat watercolor paper sebagai pins kerana saya dah tak nak hasilkan this acrylic pins, sebab acrylic pins ni kita perlukan plastik, shrink plastik ni cost dia adalah agak mahal. So kalau bagi saya, kalau saya nak gunakan shrink plastik tu sebagai pin saya terpaksa naikkan harga. So saya tak nak produk saya harganya terlalu mahal dan membuatkan orang berfikir banyak kali untuk beli. So produk handmade ni saya nak jadikan dia tak terlalu mahal dan mudah untuk orang dapatkan. Okay, one more thing lagi, saya nak kurangkan kos juga. Selain daripada kurangkan kos, saya tak nak dah guna plastik. So disebabkan saya ada watercolor paper yang banyak, so saya nak jadikannya lebih berguna lah watercolor paper ni, sebab kebiasaannya saya menggunakan watercolor paper ni untuk painting, sebab saya suka painting. So saya ada banyak stock watercolor paper, so why not saya just do it something with the watercolor paper, so kita boleh hasilkan pelbagai jenis produk. Saya tadi dah settlekan pins dan saya dah simpan di dalam oven. So ini adalah ruangan saya letakkan saya punya scrapbook. Okay, di bahagian atas ni saya letakkan the Lush scrapbook album untuk baby. So ini adalah produk saya yang latest, iaitu scrapbook baby yang ada fabric, okay, fabric cover. So sangat-sangat lush. Saiznya ialah 8.5 inci kali 7 inci dan ketebalannya ialah 2 inci. Dan dia sangat-sangat super cute untuk baby, dan ini adalah design kedua, fabric juga. Okay. So saya ada open untuk customize baby scrapbook album. So nanti korang just pilih fabric untuk this scrapbook album, sebab saya ada bagi pilihan dan saya akan designkan nanti. And then the inside pages ni adalah menggunakan white cardstock dan dia ada interactive layout yang sangat menarik. Dan ini scrapbook baby album ni sesuai untuk newborn sampai 1 tahun. So kita boleh stickkan every month progress baby punya foto, and then boleh buat untuk journaling juga. Dan bahagian hadapan boleh customize untuk letakkan nama baby. Okay. Ini bahagian untuk baby. Dan sini adalah bahagian box yang saya simpankan saya punya stamp pad dan ada die cuts juga. Ini adalah mini die cuts machine. And then di sini bahagian saya simpankan sebab saya dah tak tahu nak letak mana. So should be kat sini okey lah. Dan di sini ada box untuk embellishment, dan di bahagian bawah ini, okay, ini adalah scrapbook untuk kids yang saya telah ready made siapkan. So nanti bila customer nak beli, senang. So saya just embellishkan saja embellishment di hadapan dan terus boleh post courier out. And this is the ring scrapbook album. So bahagian ini lebih kepada bahagian untuk kids. Okay. So ini adalah scrapbook ring. Okay, scrapbook ring. Dia ada interactive pages. Actually this is foto saya masa baby. Okay, so saya buat sendiri untuk saya. Okay, and then ada juga beberapa item baby yang saya belum show out lagi. Yang ini saya dah tunjukkan, tapi saya buat ni sebagai simpanan saya sendiri. Okay, untuk rujukan saya lah. Dan ni untuk baby dan kids juga, untuk birthday kids. Okay, dan di sini ruangan untuk scrapbook album. Scrapbook album ada pelbagai saiz, yang kecil dan juga ada yang landscape view. Okay, di bahagian yang ni super cute juga. Yang ni kawan-kawannya pun ada yang dah sold out, sebab saya tengok korang macam lebih suka kepada saiz macam ni. Okay, dia sangat comel juga. Dan ni yang large jugalah, dia lebih panjang. Okay, panjang tu. Semua scrapbook album saya insyaAllah dia boleh stand dengan cantik. Saya dah cuba buat yang terbaik. Okay, so ini adalah bahagian scrapbook album. And then di sini adalah bahagian untuk folio album. Okay, folio album ni dia tak sama dengan scrapbook album lah. Dia bukannya pages macam buku, tapi dia ada interactive layout, sama ada atas, bawah, tepi, kiri, kanan semua. Ini adalah folio album. Okay, ada 6 pieces. So di bahagian sebelah sini saya belum pernah tunjuk. Ini adalah bahagian untuk saya simpan saya punya file-file record sales dan juga expenses. Ini adalah
yang saya join vendor. So ini adalah bahagian untuk filing. Okay. Dan bahagian bawah ni adalah cardstock yang saya biasa pakai. Ini ada bahagian paper design yang saya belum gunakan lagi, yang insyaAllah saya akan hasilkan. Ini yang saiz kecil. Okay, yang saiz besar saya ada letak di bahagian lain. Saiz 12 inci. Okay. And then this stamp, clear stamp. Ini embellishment, ada pelbagai jenis tali dan ribbon. Sini ada paper bag. Bahagian bawah ini adalah bahagian stok. Okey, ini adalah stok pins yang telah disiapkan. Okey, pins. Kalau orang nak order nanti senang, saya just post out. Okey, ini adalah cute pins saya, cute pins. Ini untuk pins yang menggunakan acrylic ataupun terpanggil shrink plastik tu. Okey, ini pins, dan di bahagian bawah ni flower paper ready made dah siap. So nanti orang nak order senang. Ini adalah batch yang terbaru, handmade flower saya. Okay, satu pack ada 3 pieces sahaja. So tak banyak sangat lah. Kalau macam sebelum ni ada 6 pieces. So yang untuk 6 pieces ni masih available. Ada berapa stok lagi? 1, 2, 3. Ada 4 lagi stok. So siapa nak grab, cepat-cepat grab sebab harga dia sangat murah dan berbaloi kalau korang beli. Sangat cantik. Okay, dia telah di-embosskan dengan warna gold, sangat berseri-seri. So siapa yang nak cepat dapatkan dekat Shopee shop saya. Okay, ini handmade flower dan juga pins. Sebab korang tahu kan saya ada buat sampingan produk iaitu handmade flowers dengan pins. Bookmark pun ada saya buat, tapi bookmark semua saya dah hantar ke vendor. Dan ada juga handmade cards. Di bahagian bawah ni masih saya simpan lagi segala ribbon. Malah saya nak keluarkan ribbon. Dan di sini adalah buku-buku yang masih kosong yang saya akan gunakan nanti sebagai untuk plan book dan juga untuk catatan-catatan saya lah. Okay, so saya tak perlu nak beli yang baru. Ni just dari orang yang bagi free lah. Itu sebab sedikit di bahagian saya punya storing punya barang. Dan sini pun masih ada lagi. Yang ni pins-pins yang saya belum letakkan button di belakang. Dan ini adalah embellishment yang saya hasilkan menggunakan scrap pieces. Okay, saya guna untuk buat saya punya foil album lah. Ini adalah backing card untuk pins. Saya tak tahu nak letak mana. Saya letak sini dulu. Okay, nanti saya cari tempat dia. So dalam ni ada birthday. Ni ada thank you card. Okay, ready made punya. Ini printing size mini thank you card. So bahagian bawah dia ada birthday card. Okay, unicorn. Dan di bahagian ni saya akan simpankan nanti pins teddy bear ni. So biar situ dulu. Cash envelope. Okay, ni cash envelope yang ada velcro. Design pertama, design kedua pun, 2 dan 3 pun dah siap dan telah di laminate. Okay, ni design yang kedua. Ni punya color dia. Tapi yang ni saya belum masukkan dekat Shopee shop lagi. Dan ni yang ketiga. Okay, ni color-color dia. So nanti saya akan letakkan velcro dan masukkan dalam Shopee shop saya. So macam inilah barang-barangnya. Washi tape saya nak simpan sebab saya dah tak guna hari ini. Actually saya dah daripada pukul 6.30 pagi saya dah masuk saya punya Raihanisa Crafting studio ni. So saya dah nak start working sebab pukul 9 biasanya masa yang dah tamat untuk saya working lah, sebab saya hanyalah seorang suri rumah dan saya mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Seorang baru berusia 3 tahun yang sulung, dan yang kedua anak saya berumur 1 tahun 3 bulan. So diorang ni masih memerlukan perhatian yang banyak. So saya terpaksa dividekan masa saya dengan baik. Dan kebiasaannya dulu saya sepenuh masanya saya struggle dekat saya punya studio crafting. But at the end saya rasa macam what's the point kalau saya working
every hour, one day, dengan terlalu banyak masa yang telah saya habiskan dengan crafting, tapi saya tak mendapatkan hasil yang memuaskan hati. Jadi saya nak buat sesuatu yang balance. Okay? Saya cuba belajar daripada pengalaman saya. Saya tinggalkan anak-anak saya sampai saya rasa saya telah mengabaikan diorang. So saya tak nak saya terlalu jauh pergi meninggalkan zaman kanak-kanak diorang. So saya try untuk balancekan masa saya bekerja, iaitu saya akan bangun awal. So saya terpaksa berkorban. Saya walaupun saya waktu tidur saya tak berapa mencukupi lah bagi seorang ibu. Biasanya masa tidur memang takkan cukup. So saya telah mengubah rutin harian saya. Daripada pukul 6.30 pagi saya dah start masuk saya punya working studio. And then biasanya waktu tu husband saya dah pergi kerja lah. So saya akan pergi tengok dia pergi kerja dulu, dan saya sambung buat kerja. Pukul 6.30 pagi saya akan secepat mungkin siapkan beberapa item atau produk. And then pukul 9 pagi saya akan stop. Pukul 9 pagi saya akan start buat satu short video untuk saya posting di Instagram story saya, supaya saya dapat menarik lebih perhatian orang untuk follow saya. And then sebabkan saya ni masih kecil lagi dalam arts ni, so saya nak dieksposkan kepada orang ramai, untuk orang ramai tahu apa yang saya lakukan. Untuk buat video untuk story, Instagram story, biasanya dia tak ambil masa yang lama, hanya 2-3 minit saja, dan saya akan post video yang saya telah record tu. Saya akan edit dululah supaya dia nampak view lebih cantik, and then saya akan post di Instagram saya. So and then after that saya akan turun bawah dan breakfast dengan anak-anak saya lah. Kalau diorang masih belum bangun, saya akan kejutkan diorang, dan kita akan teruskan dengan aktiviti harian, makan, mandi dan bermain sebentar. Okay, and then tengah hari saya cuba tengok sama ada diorang kalau ngantuk, saya akan tidurkan diorang lah. And then supaya saya dapat ada masa untuk buat kerja lah di atas. Sebabkan saya masih kecil lagi dalam industri ni, saya kena struggle. Okay. And then biasanya anak-anak saya ni susah nak tidur waktu petang. So biasanya saya terpaksa skip waktu tengah hari tu. Memang saya tak dapat naik atas, melainkan neneknya dapat kontrol diorang dekat bawah lah. Sebab saya tinggal dengan mertua saya. So biasanya diorang akan ambil alih masa bersama dengan anak-anak saya. Tapi saya cuba untuk ambil masa saya bagi pada anak saya, supaya saya tak terlalu jauh dengan diorang. Okay? Sebab diorang masih kecil, so diorang sangat-sangat memerlukan perhatian ibu dan ayahnya. Kalau sebelum-sebelum ni, tahun lepas lah, sebab saya waktu malam pun biasanya saya akan naik atas buat saya punya crafting. Tapi sekarang saya dah ubah jadual saya dah buat rombakan. So waktu malam saya dah tak naik atas. Okay, saya spend masa dengan anak-anak dan husband saya. Kalau husband saya ada kerja, baru saya akan buat something activity sendirilah, sama ada saya akan dengar podcast di YouTube untuk bisnes di rumah, dan juga saya akan cari-cari idea untuk saya create something keesokan harinya. So itulah sebabnya saya memerlukan buku nota ni, supaya saya dapat catat something untuk saya lakukan keesokan harinya. Dan selepas saya catat, ataupun kebiasaannya saya akan kadang-kadang saya akan tulis notes di kalender supaya saya ingat keesokan harinya. So nanti saya akan just check saya punya kalender di phone, apa task yang akan saya lakukan keesokan harinya. So dekat sini seperti yang semua tahu, saya ada meletakkan produk saya seperti cards dan juga bookmark di vendor per list. But at this moment, disebabkan perintah berkurung COVID-19, saya punya vendor di perlis, kedai vendor di perlis tu terpaksa di close untuk 2 minggu, selama 2 minggu sampai 31 hari bulan. Ini menyebabkan
produk saya tak dapat dijual, and then saya agak terasa lah dengan kita punya bisnes agak merudum sedikit untuk bulan ini. Tapi saya cuba struggle untuk jadikan waktu perintah berkurung ni sebagai something untuk saya take time untuk improve saya punya produk dalam bisnes ini, seperti cari something yang dapat membuatkan orang mudah faham apa produk yang saya cuba sampaikan pada mereka. And then saya cuba untuk marketing on Instagram and Facebook, dan juga saya ada open saya punya Shopee shop di Shopee, and then saya sentiasa post saya punya produk setiap hari, setiap 4 jam di Shopee. Itu adalah something yang dapat saya lakukan untuk dapatkan sedikit perhatian daripada masyarakat tentang produk yang saya hasilkan. Okay, and then seperti yang saya telah maklumkan pada semua, pada 5 hari bulan 4 nanti saya akan adakan workshop making folio album. Tapi saya berasa amat gemetar dan sangat-sangat takut dengan apa yang akan bakal berlaku disebabkan situasi sekarang yang masih tegang dengan COVID-19. So saya agak berasa sama ada saya punya workshop ni dapat dijalankan ataupun tidak. Saya takut jika perintah berkurung ini masih dianjakkan. So saya agak risau jika workshop saya ni akan tergendala. Jadi saya masih menanti apa yang akan diberitahu pada saya akan dimaklumkan, sama ada saya masih dapat meneruskan workshop ni ataupun tidak. Dan jika workshop ini terpaksa ditangguhkan, saya agak berasa kesal juga dan sedih sebab workshop ni adalah workshop yang pertama yang saya cuba sampaikan kepada korang. And then saya akan terpaksa mungkin saya akan one by one akan message orang yang telah register untuk workshop ni tentang workshop jika workshop ini ditangguhkan. Saya sangat-sangat mohon maaf jika korang berasa kecewa dengan apa yang berlaku, tapi ini bukanlah saya punya kehendak, tapi telah ditakdirkan dan ditentukan. Mungkin bukan rezeki saya lagi untuk berjumpa korang semua. Tapi kita berdoalah bersama-sama, semoga situasi sekarang kembali reda dan kita semua selamat daripada virus yang melanda Malaysia sekarang. Saya mungkin kecewa dan kesal, tapi pada saya semua yang berlaku ada kebaikannya. Mungkin Allah nampak apa yang terbaik untuk saya. Okay? Mungkin bukan masanya lagi saya buat workshop, tapi saya akan cuba usahakan yang terbaik. Okay? Jika ini adalah peluangnya, saya akan sampaikan yang terbaik untuk semua. Terima kasih kepada semua yang support saya walaupun saya masih baru untuk melakukan workshop, tapi saya akan cuba sampaikan yang terbaik pada semua. So kita stop dulu untuk cerita-cerita sedih kita ni pagi ni. So kita tak nak day kita agak kemurungan, tapi kita akan create something yang fun untuk crafting. Okay? So saya akan tunjuk vlog pada korang semua apa aktiviti yang saya akan lakukan pagi ini. Okay? Seperti biasa, let's watch the video. So sekarang saya nak clean up sikit saya punya meja ni.
Okay, so korang boleh tengok kat sini, ini adalah favorite air freshener saya. Saya sangat suka bau Ocean Escape ni. Bau dia sangat soft dan sangat menyegarkan. So ni pun dah nak habis. Saya beli masa time dia promo, so sangat murah lah. Saya beli ada 2 unit. So satu lagi saya letak dalam bilik tidur saya. So ni ada satu saya letak dekat saya punya studio room. Memang dah nak habis dah tu. So bau dia sangat-sangat menyegarkan dan menyenangkan untuk saya buat kerja dekat atas ni. Sorry sebab saya baru perasan yang saya tak on lampu tadi dekat meja ni, so meja ni agak gelap. And then hari ni saya nak cuba siapkan this scrapbook mini album ni untuk saya siapkan dan publish dekat Instagram dan Shopee shop saya. Okay, ini adalah ready made scrapbook album yang vintage. So saya tengah nak siapkan layering paper, buat embellishment cover, and then kita dah boleh ambil gambar, photoshoot, video dan masukkan dalam Shopee shop dan juga Instagram.
I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. For all time's sake. As time goes by. Okay, so saya dah settle untuk hari ini. Saya dah siapkan this vintage cute mini album. Ni embellishment yang telah saya masukkan untuk this black mini album scrapbook. So kalau boleh tengok, embellishment dia super vintage dan sangat menarik. So nanti saya akan up this picture dan video walkthrough di saya punya Instagram. So ini saja hasil saya untuk hari ini. Saya dah berjaya buat pins untuk teddy bear pins, menggunakan watercolor paper, dan saya telah siap hasilkan this scrapbook mini album. Dan sekarang dah pukul 9.30 pagi dan saya dah nak turun ke bawah untuk take a breakfast dan bersama dengan anak-anak saya. So itu saja saya untuk hari ini, saya punya vlog, dan hope korang enjoy this short vlog mengenai hasil handmade produk saya dan kerja saya hari ini. Dan itu saja dari saya. Thank you for watching this vlog dan jumpa lagi next time. Assalamualaikum, bye bye.